Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni ada satu program bersama Dr. Maza untuk keharmonian kaum ataupun seumpama dengannya lah. Saya pun tak tahu sangat dengan program ini. Tetapi program ini adalah satu anjuran dari Jabatan Mufti Negeri Perlis juga. Cuma saya di message oleh seorang sahabat yang meminta untuk saya tengok video ni. Dia kata, "Ustaz kena tengok video ni supaya kita ambil manfaat secara bersama." Dia kata konsep yang Dr. Maza beri ni cukup bagus dan penjelasan yang disebutkan oleh Dr. Maza ini juga cukup padu. Jadi apa yang padu sangat, apa yang best sangat tu, jom kita tengok video ni. Saya secara jujur, ini adalah kali pertama saya menonton. Maksudnya saya pun tak ada knowledge tentang apa yang kita akan tengok nanti, melainkan kita tengok sama-sama. Kalau video ni tak bagus ataupun konsep ni mungkin tak berapa nak elok, anda mungkin tak akan jumpa video ni. Tapi kalau anda nampak video ni telah dipublish di YouTube, maksudnya insya-Allah dia ada banyak manfaat yang kita boleh ambil daripada video hari ni. Okey, yang ni kita ambil daripada Suara Sunnah Channel. Boleh subscribe Suara Sunnah Channel. Salam sejahtera diucapkan kepada semua. Di sini saya ada satu soalan. Pada permulaannya Datuk ada sebut kata Assalamualaikum tu adalah perkataan salam kan? Tapi dari kecil, semenjak dari kecil saya difahamkan Assalamualaikum dengan Waalaikumsalam hanya boleh disebut oleh umat Islam saja. Kalau bukan tu umat Islam tu sebut adalah salah. Adakah itu betul? Saya rasa gembira sebab tadi ada dengar perkataan ini. Memang soalan ini ada dalam otak saya dari masa kecil. Terima kasih. Okey, Dia nak tanya lama dah. terima kasih. Saya suka soalan ni. Pertama, Assalamualaikum maksudnya apa? Salam sejahtera kepada kamu. Itu maksud dia. Assalamualaikum tu di dalam bahasa Arab. Perkataan Assalamualaikum ni agama-agama yang mana asalnya daripada agama Tuhan. Macam agama Nabi Musa. Itu Islam juga. Tapi sebelum Nabi Muhammad. Juga Nabi Isa. Jesus. Semua mereka sebut Assalamualaikum. Shalom ni salam. Salam maksud peace be upon you. Kesejahteraan untuk kamu. Ungkapan ini orang Arab dahulu tak sebut. Dia memang masa'al khair, an'amallahu sabahak, selamat pagi lah lebih kurang, begitu kan. Dia begitu. Bila Islam datang, Islam adalah agama peace. Perkataan Islam tu sendiri peace maksudnya. So dia offer peace, tapi dia tak offer lah peace tu kepada orang yang tak suka kat dia. Nanti saya kata Assalamualaikum, apa? You ingat saya Islam kah? Dia marah sama saya, betul tak? So saya hanya kata Assalamualaikum kepada orang yang terima agama Islam. Nanti you kata, why? You try to convert me? Kan? Awak nak suruh saya masuk Islam kah? So kita tak kata Assalamualaikum kepada orang yang tak ucap salam pada kita. Tetapi kalau tiba-tiba YB Gan datang ada masalah, Assalamualaikum Datuk, saya bagi tahu YB Gan, Waalaikumsalam. Faham tak? Sebab dia ucap saya. Quran kata wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. If someone offer you greeting, jika satu orang bagi ucapan sejahtera pada kamu, maka kamu hendaklah reply, kamu kena jawab yang lebih baik ataupun yang sama. If someone say to me good morning, in Islam I must to answer, reply good morning, sebab dia dah ucap yang baik. Kalau dia beritahu kat saya Assalamualaikum, dia bukan main-main dengan saya saja mau kata apa Assalamualaikum, saya tahu dia ikhlas, saya kata kepada dia Waalaikumsalam. Okey, clear. Mungkin sebahagian Muslim dia tak berapa faham, dia ingat tak boleh bagi tahu assalam kepada orang bukan Islam tu, takut memang kerana dia bukan mula dulu. Bila saya kata Assalamualaikum pada you bukan non-Muslim, apa you fikir? You ingat saya Islam kah? Kan? So saya tak bagi salam pada you. Tapi bila you bagi salam pada saya Assalamualaikum, saya kata Waalaikumsalam. Tapi bila saya datanglah majlis ni, ada Muslim, ada non-Muslim, saya kata Assalamualaikum, maksudnya peace be upon you, salam sejahtera untuk semua, merangkumi Muslim dan non-Muslim. Tapi kenapa saya ulang
salam sejahtera. Sebab di Malaysia orang bukan Muslim tak faham apa dia Assalamualaikum, so saya kena bagi tahu maksudnya salam sejahtera. Tapi sepatutnya Assalamualaikum tu sudah cukup, is sufficient for Muslim and non-Muslim alike, untuk Muslim dan non-Muslim. Cumanya kalau saya pergi majlis semua bukan Muslim, saya kata selamat pagi. Pasal apa saya tak kata Assalamualaikum? Pasal saya tak tahu dia orang accept kata ni, betul tak? Tiba-tiba seorang bangun, Assalamualaikum Datuk. Saya kata Waalaikumsalam. Okey, kenapa ada orang Islam kata tak boleh? Mungkin daripada kecil. Sebab begini, pada zaman Nabi Muhammad apabila dia memerintah Madinah, antara rakyatnya ialah Jew, Yahudi dia sentiasa ada, dia ada sikit hostility, dia ada macam tak puas hati, permusuhan dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad layan mereka. Satu hari mereka datang, mereka kata kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum. Cuba tuan-tuan dengar, Assalamualaikum, bukan assalam, Assalamualaikum. Assalamualaikum bunyi macam Assalamualaikum. Kalau kita tak dengar betul-betul, kita ingat Assalamualaikum. Assalamualaikum maksudnya death to you, maut untuk kamu. Jadi Nabi Muhammad tak reply. Nabi Muhammad kata Waalaikum, short, very short. Kamu juga. Seorang isteri Nabi, nama dia Aisyah. Sebab tu tengok ada orang nama Aisyah, dia marah sebab Yahudi cakap begitu. Dia kata Assamu wal la'nah, death and curse, maut dan laknat kepada kamu. Curse, curse nak terjemah apa? China kata apa? Laknat laknat tahu laknat? Laknat kepada kamu. Cuncor. Cuncor kepada kamu. Nabi Muhammad larang. Nabi Muhammad kata no, don't say like that, jangan cakap macam tu. Dia kata, dia panggil Rasulullah, oh messenger of God. Wahai Rasulullah, messenger of God, tak dengar ke dia orang cakap? Kata, ya aku dengar, tapi arif kita sikap lunak, tak payah kasar, itu lebih baik, lebih Tuhan suka. So because of that, disebabkan itu, maka orang Islam kata kalau non-Muslim kata Assalamualaikum, tak payah jawab, kerana dia kata Assalamualaikum. Tapi kalau dia kata bukan Assalamualaikum, dia kata Assalamualaikum, betul-betul jujur daripada jantung hati dia, from his heart, kita pun jawab Waalaikumsalam. Next time if you come to my office, you bagi tahu Assalamualaikum Mufti, saya kata Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Tu juga ini dialog harmoni yang selalu dibuat lah, setahu saya selalu dibuat di negeri Perlis, dan dia bersifat berkala lah, dan ia ada satu perkara yang bagus. Kita lihat kadang-kadang ia hanya dibincangkan di sekolah-sekolah pemikiran ataupun dalam perbincangan fiqh, kitab-kitab kita dan sebagainya, dan saya yakin ramai daripada kalangan ustaz dan ustazah juga biasa mendengar perbahasan tentang apabila non-Muslim memberikan salam kepada kita, bagaimana kita menjawab salam berkenaan. Adakah kita menjawab ataupun kita tidak menjawab? Tapi ulasan daripada Dr. Mazhar tadi cukup bagus. Saya sangat tertarik apabila bagaimana orang bukan Islam yang telah berada di dalam komuniti umat Islam, mereka sebenarnya bertanya-tanya tentang apa yang kita lakukan, bertanya-tanya tentang agama kita, tetapi sejauh mana pula kita memperkenalkan agama kita kepada mereka? Adakah mereka hanya mengenali agama kita ini dengan kekerasan, dengan sifat jumud dan sebagainya, tetapi kita pula yang menonjolkan perkara-perkara itu kepada mereka? Tapi daripada soalan yang dikeluarkan oleh puan yang bertanya tadi, saya tak pasti agamanya apa, Kristian ataupun Buddhis, saya tak tahu daripada sudut agamanya, tetapi bukan Islam. Dia bertanya tentang sesuatu yang sungguh basic, tetapi ia berkaitan tentang komuniti, ia berkaitan tentang kehidupan bersama-sama di dalam masyarakat yang berbilang kaum dan juga agama.
agama. Jadi ini adalah peluang yang cukup besar untuk kita memperkenalkan agama Islam kita kepada semua orang pada dunia tanpa sempadan pada hari ini. Ya pasti perlu diambil peluang itu oleh semua orang. Kadang-kadang apa yang ada dalam kitab memang ia telah ada dalam kitab, tetapi bagaimana kita keluarkan ia di dalam kitab dan kita indahkan dengan kata-kata yang lunak sehingga akhirnya ia dapat memberikan kejelasan kepada orang sehingga moga-moga ia dapat memudahkan hidayah daripada Allah SWT. Itulah yang sangat penting. Sahabat, saya cadangkan anda juga untuk dapatkan buku ini. Anda dapatkan buku Inilah Islam yang semestinya difahami. Ia dapat memberi bekal kepada diri kita untuk menghadapi diri kita sendiri, memahami agama kita. Demikian juga memberikan faham kepada orang bukan Islam terhadap agama kita ini. Dapatkan buku ini. Sekarang ini kita ada satu website, Kitab Digital. Dengan maksud anda boleh dapatkan buku ini secara fizikal, boleh dapatkan juga buku ini dalam bentuk e-book dan dapatkan juga buku ini dalam bentuk audiobook. Maksudnya awak tak payah baca, orang tolong baca untuk awak. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Link-link saya letak dekat bahagian description. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.